Itu wedges. Oh. Nugget? One nugget? Mommy was supposed to give me this, but I found it. Two, is that? Three. Three. Thank you. Two, kami minta mami. Susi. You want the... Ini susi udah susi. Some of this, some of that. Yeah. Okay. Adik, adik. You went the wrong way, dude. Sini, kakak. Mak em đồn rồi. Đằng We're going to the men's play. Okay, this is the first.
Terangkan sikit. Okey, jom. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Okay, panas sikit hari ni. Okay, baik. Alhamdulillah kita dah lakukan salat sunnah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ganjaran seperti melakukan umrah, insyaAllah. Baik. Ini adalah tempat pertama yang mana Nabi SAW stop selepas mana ketika mana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Al-Madinah. So orang-orang Ansar ni adalah penduduk asal Madinah. Ansar ni datang daripada perkataan Nasara, mereka yang membantu. Membantu siapa? Orang yang muhajirin, mereka yang hijrah daripada Mekah ke Al-Madinah. Setiap hari bila mereka dengar Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berangkat daripada Mekah, setiap hari mereka keluar ke pinggiran Quba ini untuk lihat Nabi SAW dah sampai ataupun belum. Keluar selepas salat fajar, sampailah waktu duha dah panas macam ni, mereka akan pulang ke rumah. The same process every day, kan, keluar tunggu Nabi SAW and then balik. Kemudian satu hari ni mereka keluar and balik, kemudian seorang Yahudi ni panjat pokok kurma, dia nampak daripada jauh bayang-bayang Nabi SAW dan Abu Bakar. Maka dia tak boleh ni lah, maksudnya tak boleh nak simpan sendiri, dia berjerit, ya Bani Qilah hadha jaddukum alladhi yantazirun. Wahai Bani Qilah, wahai suku Qilah, ada suku Qilah yang tinggal di sini. Wahai Bani Qilah, inilah datuk kamu yang kamu tunggu-tunggu. Datuk ni term of respect lah, bukan datuk betul tapi term of respect. Inilah datuk kamu yang kamu tunggu-tunggu. Jadi orang-orang Ansar ni bila dengar jeritan orang Yahudi, mereka keluar dan bertakbir. Nampak Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka sangat-sangat gembira ketika mana Nabi SAW sampai di Madinah ini. Bahkan sebahagian sahabat menyifatkan hari tersebut antara hari yang paling mereka bahagia. Sebab mereka tahu bila Nabi SAW datang, kemenangan juga akan datang untuk Islam. Maka ketika itu orang semua tak tahu Nabi SAW bagaimana rupa dan sebagainya. Maka mereka peluk Abu Bakar, salam Abu Bakar, kerana Abu Bakar yang menyambut orang mereka. Nabi SAW duduk tepi, diam saja. Mungkin ramai banyak benda yang dipikirkan, isteri dan sebagainya. Kemudian sampailah waktu zuhur, bila matahari dah terik ke arah Nabi SAW, dia mengambil ridak ataupun serban Abu Bakar, mengambil ridaknya dan menutup kepala Nabi SAW. Maka ketika itulah baru sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tahu itu adalah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ada 3 benda pertama yang Nabi SAW lakukan di sini. Yang pertama, membina Masjid Quba. Ini menunjukkan kepentingan sebuah masjid dalam masyarakat Islam. Dan of course untuk kita yang lelaki adalah untuk kita imarahkan lagi masjid. Dan masjid bukan hanya tempat beribadah, tetapi untuk belajar, untuk macam parlimen, untuk berbincang, perang dan sebagainya. Kemudian yang kedua Nabi SAW melakukan adalah al-mu'akha, iaitu membina tali persaudaraan antara Aus dan Khazraj. Ada 2 suku, Aus dan Khazraj, ni selalu bergaduh. Dan dalang mereka siapa? Yahudi. Yahudi ni dia tak nak suku Arab ni yang besar ni bergabung. Jadi mereka akan kuat dan mereka akan terusir Yahudi ni. Jadi mereka buat kacau dan Nabi SAW lakukan adalah mempersaudarakan antara mereka. Antara hadis-hadis Nabi SAW yang pertama bila di Quba, Nabi SAW sebut sibabul muslimul fusuq wa qitaluhu kufur. Menghina, mencerca orang Islam adalah satu kefasikan, satu dosa, dan membunuh adalah satu kekufuran. Kerana mereka bukan mencerca dia tapi sampai membunuh antara satu sama lain. Dan antara hadis Nabi SAW, afshus salam wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam wa dukhulul jannata bisalam. Memberi salam, afshus salam, beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, kepada siapa yang kita tahu ataupun kita tak tahu. Biasa kita bagi salam pada yang kita tahu je. Tapi sunnah yang kenal. Yang sunnah dia adalah beri salam kepada orang Islam semua, yang kita kenal atau tak kenal. Kemudian at'imut ta'am, beri makan. Kerana orang muhajirin ni, orang-orang yang datang dari Mekah datang seminggang, tak bawa, ada yang tak bawa isteri, tak bawa harta dan sebagainya. Hatta Nabi SAW pun tinggalkan isteri beliau SAW sampai dah bina rumah di Masjid Nabawi itu, barulah isteri beliau SAW datang. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur. Maka jika kita lakukan perkara ini, masuklah syurga dengan selamat. Maka hadis ini kita boleh jadikan pada 2 bahagian, bersyarat pada 2 bahagian. Yang pertama untuk menjaga hubungan kita dengan manusia, dan kedua adalah untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Taala. Maka Islam is literally the way of life, untuk mengajar kita balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Kita tak boleh huri-huri dengan masyarakat, kita lupa Allah Taala. Kita juga tak boleh duduk kat masjid je, kita tak bermasyarakat dengan manusia. Maka Islam ajar kita untuk balance antara 2 kehidupan ini. Kemudian dan ketiga yang Nabi SAW lakukan adalah membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Ada 15 suku Yahudi yang duduk di sini. 12 daripada mereka menerima Islam, 3 daripada mereka tidak menerima Islam. Tapi Nabi SAW, mereka nak duduk Madinah. Nabi SAW katakan kalau nak duduk Madinah boleh, kita kena buat perjanjian yang antaranya adalah untuk tidak mengkhianati yang lain. Kalau nak bisnes, nak berdagang, kita kena beramanah dan sebagainya. Tapi macam biasalah Yahudi
Selepas itu mereka mengkhianati perjanjian. So, Yahudi ada 12 tu. Ada 15 suku Yahudi. Ya. Dan 3 daripada 12 daripada mereka menerima Islam, 3 daripada mereka tidak menerima Islam tapi nak duduk Madinah. Tapi mereka bukan penduduk asal Madinah. Tapi mereka tahu daripada kitab mereka Nabi yang terakhir akan datang di tempat-tempat yang ada banyak kurma. Maka mereka sangka akan datang daripada zuriat mereka, Nabi. Tapi yang datang daripada zuriat Arab. Maka mereka dengki dan mereka tidak. Wallahu a'lam. Yang jual dia yang kata tu sekilo 50. Yeah, I know. That's why I wanted to go here. Look how many birds there are. Now we go. Now we. I just hope the alpha doesn't fight us. Let's go. Whoa! Your turn. You go there. Bring them away. And go. Over here. Whoa, get one of them. Get one of them. Go. Okay, let's go. Wait. Go. This way. Run, go. Go the whole way. Get them. Oh, whoa. This way. Try to get one of them. They will go fast. Oh. One more. Go. Get them. Sebab selatan banyak kebun dan sesuai untuk satu batalion nak masuk daripada tempat-tempat yang berkebun, ada banyak pokok. Kemudian kiri dan kanan Madinah ni, East Madinah ni ada banyak volcanic rocks. Ini batu gunung berapi yang hitam, keras dan sebagainya pun tak sesuai untuk masuk daripada kiri dan kanan. Jadi inilah aurat di Madinah. Aurat ni adalah tempat yang terbuka. Maka sinilah kalau orang yang nak serang Madinah, nak masuk Madinah dengan askar yang besar daripada belah utara Madinah. Jadi Nabi SAW datang dari sini, orang Quraisy datang dari sini. Orang Quraisy dah sampai dah. Nabi SAW walaupun dah sampai lambat, Nabi SAW letak strategi. Ada dua defend. Yang pertama 50 pemanah di atas, kemudian yang kedua adalah tak nak orang attack daripada belakang. So ada gunung, ada 50 pemanah. Okay. Jadi peperangan berlaku. Sebelum itu Nabi SAW pesan dengan pesanan yang sangat-sangat ringkas dan jelas. Nabi SAW sebut, "Tahmilu umurana fa in ra'aytumuna nuqtal fala tansuruna wa in ra'aytumuna qad ghanimna fala tusharikuna." Yang bermaksud, prepare our bags, jaga belakang kami. Kalau kamu melihat kami
dibunuh, jangan turun dan bantu kami. Dan jika kamu melihat kami sedang kolek harta rampasan, maka jangan bantu untuk sama-sama kolek harta rampasan. Stay sampai aku menghantar utusan untuk kamu turun. Maka ketika itu peperangan pada zaman dahulu semua berdasarkan panji. Apa ni, flags. Kalau mereka tak bendera, kalau tak angkat bendera, maksudnya tim tu dah kalah, walaupun dia masih bertenaga dan sebagainya. Maka di kalangan orang-orang kufar Quraisy ni yang memegang adalah daripada suku Ibn Al-Didar, 10 pemuda yang kuat yang memegang bendera panji orang-orang Quraisy. Dan di kalangan orang Islam pula antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, 4-5 sahabat yang mereka punya job scope ni untuk jatuhkan bendera orang. Berlaku peperangan, 5-4 sahabat yang attack suku Ibn Al-Didar. Seorang pegang dibunuh, seorang pegang dibunuh, siapa yang ke-10 pegang dibunuh juga. Kemudian yang ke-11 ada orang berani nak angkat panji, sebab kalau angkat mesti akan dibunuh. Bila orang-orang Quraisy nampak tak ada bendera mereka diangkat, mereka pun rasa mereka dah kalah. Walaupun mereka masih lari ke arah Mekah, lari ke arah Hamra Asad, lari meninggalkan harta mereka, lari meninggalkan wanita mereka. Mereka sangat-sangat takut dengan kekuatan Islam. Sebahagian mereka kejar orang-orang Quraisy dan sebahagian stay untuk oleh harta. Mereka yang berada di atas, nampak sihat, maksudnya habis lah, peperangan dah habis. Maksudnya tak guna lagi untuk kita stay kat atas. Saya ingat dah habis kan. Betul. Dan mereka memang dah lari lah. Kecuali pasukan Khalid Al-Walid, tentera berkuda. Khalid Al-Walid yang diketuai Abu Sufyan yang ketua umum orang-orang Quraisy. Khalid Al-Walid adalah tentera berkuda di belah kanan, Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal, tentera yang di belah kiri. Yang lain lari, cuma Khalid Al-Walid masih lagi orang kata tengok keadaan peperangan. 43 daripada mereka turun, diingatkan oleh ketua mereka, jangan turun, Nabi SAW dah pesan. Mereka kata dah habis dah peperangan. Mereka turun untuk bantu mereka kolek harta rampasan. Bukan ada mereka tamak harta dan sebagainya, tapi hanya untuk bantu. Niat mereka baik. Yang mereka bagi at the end of the day, mereka kena bagi harta rampasan tu bagi 5 untuk Allah, untuk Rasul, untuk orang-orang yang miskin, untuk yang sebagainya. Mereka tak boleh simpan sendiri. Simpan sendiri harta rampasan adalah satu kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Maka bila mereka turun, Khalid Al-Walid tadi dah station tadi kat belah kanan tu, mereka nampak turun, mereka pun dengan tentera berkuda yang sangat-sangat laju naik ke atas, bunuh 7 yang baki, kemudian serang orang Islam daripada belakang. Salah satu daripada mereka angkat semula bendera orang-orang Quraisy. Yang lari tadi nampak bendera mereka dikenangkan. So mereka pun patah balik sebab orang tu tahu ada serangan daripada belakang. Maka Islam menerima serangan daripada depan dan belakang. Ketika itu Nabi SAW ada kat dalam satu side ni, di orang kata dikelilingi oleh 10 sahabat. Dan satu-satu defend Nabi SAW, syahid, meninggal, sampailah tinggal Talhah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas ni dalam riwayat Bukhari menyatakan dia nampak 2 pemuda yang tak pernah nampak sebelum peperangan Uhud dan selepas peperangan Uhud. Tak nampak dah. Itu adalah malaikat yang menjelma sebagai pemuda defend Nabi SAW. Dan Talhah ni Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, Yaumul Uhud, Yaumul Talhah. Hari Uhud adalah hari Talhah. Kerana Talhah defend Nabi SAW semampu mungkin, dengan badan, tangan, sampai tangan dia paralyzed sebab defend Nabi SAW. Dan Nabi SAW sempat terjatuh dalam lubang yang digali oleh Amir Al-Fasid. Dia seorang munafik. One day before Uhud, dia datang sini untuk korek lubang, dengan beranggapan bahawa orang-orang Islam antaranya Nabi SAW akan jatuh. Dan harapan beliau terjadilah. Harapan dia terjadi dan Nabi SAW jatuh. Dan Nabi SAW juga sempat berdepan dengan seorang yang bernama Ibn Khami'ah. Ibn Khami'ah ni, dia letak Nabi SAW di bahu. Nabi SAW kebiasaannya kalau pergi perang dia akan pakai 2 layered armor. Yang pertama, yang kedua baju besi. Tapi Nabi SAW itu lepas sebulan masih lagi terasa hentakan pedang tersebut, kuatnya hentakan tersebut. Tak cukup dengan itu, dia hentak kepala Nabi SAW di atas ni, sampailah tepi ujung topi besi Nabi SAW termasuk dalam pipi beliau SAW yang mulia sehingga berdarah Nabi SAW untuk memperjuangkan Islam. Dan ketika itu barulah bila keadaan dah reda, barulah Abu Bakar, Umar dan sebagainya kan, sahabat-sahabat yang besar ni nampak Nabi SAW, mereka pun lari ke arah Nabi SAW. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Bakar tengah lari, Abu Bakar kata Abu Ubaidah Al-Jarrah lagi laju daripada dia untuk tolong Nabi SAW. Dialah yang cabut topi besi Nabi SAW, bukan dengan tangan tetapi dengan gigi depan Abu Ubaidah Al-Jarrah.
Kerana apa? Kerana tak nak Nabi SAW sakit. Aku sakit tak apa, tapi jangan kekasihku ini Rasulullah SAW ni sakit. Cabut dengan gigi sampai patah gigi depan untuk menjaga Nabi SAW. Ini perjuangan sahabat untuk Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri berjuang untuk Islam. Selepas sahabat-sahabat ni dah berkumpul, mereka pun lari ataupun pergi ke arah Bukit Uhud untuk ambil higher ground lah, tempat yang lebih tinggi. Jadi susah untuk musuh attack daripada bawah. Maka ketika itulah berlakunya dialog antara Abu Sufyan dan Umar radhiyallahu anhu, yang mana Abu Sufyan tanya, Muhammad ni masih hidup tak? Abu Bakar ni masih hidup tak? Umar masih hidup tak? Nabi SAW kata jangan jawab, senyap je. Nanti mereka tahu kita di mana. Kemudian Abu Sufyan kata kalau tiga-tiga ni dah mati, maksudnya Islam tak lama lagi akan musnah. Maksudnya dia tahu tiga tunjang agama ketika itu Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Ini adalah tiga tunjang agama Islam. Kemudian Umar kita tahu dia tak boleh tahan, dia jawab juga, dia cakap, ya adu Allah, wahai musuh Allah, apa yang kau kata ni semua tipu, kami masih lagi hidup. Dan Abu Sufyan ni dia tahu tu suara Umar. Macam mana dia tahu? Macam mana Abu Sufyan tahu tu suara Umar walaupun dia tak nampak? Sebab dulu satu kampung, tahu tak? Ini semua member saudara mara. So ni perang ni, kalau kita imagine, bila kita baca perang ni bukan perang antara negara tau yang mereka tak kenal. Ini adalah perang antara saudara, ayah, anak-anak dan sebagainya. Ini peperangan family. Itu kita katakan bahawa ikatan agama ni lebih kuat daripada pertalian darah. Mereka maksudnya memang betul-betul berjuang walaupun kena berdepan dengan keluarga. Tapi kerana Islam, aku terpaksa berdepan dengan keluarga. Maka dia tahu betul Umar. Kemudian Abu Sufyan kata Ulu Hubal, maha tinggi Hubal. Hubal ni satu berhala besar kat Mekah. Maka Nabi SAW suruh Umar radhiyallahu anhu jawab. Umar kata nak jawab apa? Kata Allahu a'la wa ajal. Allah ni lebih tinggi dan lebih agung. So kita nampak tadi yang first bila Hafiz Lain kata Nabi SAW suruh diam sebab tentang kehidupan Nabi SAW. Tetapi bila ketauhidan Allah SWT dicabar, Nabi SAW kata jawab. Ini dia dah hina Allah SWT, kita kena jawab. Allah ni lebih tinggi dan lebih agung. Kemudian barulah Abu Sufyan dan cederanya pulang ke kemah. Nabi SAW hantar Ali radhiyallahu anhu untuk tengok mereka lepaskan tali unta atau tali kuda. Kalau tali kuda maksudnya mereka nak serang Madinah dan kita kena defend Madinah. Kalau lepaskan tali unta maksudnya mereka nak balik ke Mekah. Maka Ali reported pada Nabi SAW yang mereka dah lepaskan tali unta, maksudnya mereka nak pulang ke Mekah. Selepas mereka jalan pulang, barulah mereka turun untuk selesaikan jenazah. Lebih kurang 73 syuhada yang dikebumikan di belakang pagar ni. Antaranya Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW yang dibunuh oleh Wahsy. Hero-hero yang kenal lah daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Kalau boleh saya cerita seorang daripada sahabat dia adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni dia muka dia handsome. Dia adalah bangsawan kaya raya masa kat Mekah. Kaya dia macam mana? Perfume dia sangat-sangat mahal. Kalau dia jalan sini dia berbual dengan Faris saja tu. Faris dia jalan, orang lain datang, tadi Mus'ab ada kat sini. Maksudnya dia punya perfume dia memang kuat. Baju dia memang mahal dan sebagainya. Tapi yang bagi Fan dia siapa? Mak ayah dia. Bila dia masuk Islam, mak ayah dia tak redha, Fan kena potong. So dia dah tak jadi kaya. Dia antara yang hijrah ke Habsyah, Ethiopia. Dia yang antara pertama hijrah di Madinah, mengajar orang-orang Madinah Al-Quran. Bila dia balik dari Habsyah tu, baju dia kotor, dah koyak dan sebagainya. Dan dia antara yang memegang panji orang Islam di peperangan Uhud ini. Dia pegang panji dengan tangan kanan dia. Kemudian dipotong tangan kanan dia. Kemudian dia sambut dengan tangan kiri. Tak lepas terus dengan tangan kiri. Dia potong tangan kiri. Dia tak lepas juga. Dia peluk bendera tersebut, panji orang Islam. Dan kemudian dibunuh syahid di peperangan Uhud. Maksudnya tak give up untuk pegang panji. Dan ketika nak dikebumikan tu, tutup dengan kain kafan. Tutup muka nampak kaki. Tutup kaki nampak muka. Maka Nabi SAW arahkan untuk tutup muka dan kaki ditutup dengan pelepah kurma.
Maksudnya orang yang bangsawan dulu ni, yang kaya raya ni, tinggalkan harta dia untuk Islam sampai nak dikebumikan pun kain kafan dah cukup. Itulah perjuangan sahabat radhiyallahu anhum. Dan this is the true hero of Islam lah. Untuk kita jadikan contoh, untuk kita jadikan pedoman. Wallahu a'lam. Banyak lagi lah cerita yang kita petik ni, cuma saya cerita yang satu je, insya-Allah. Wallahu a'lam. So kita bagi salam kepada syuhada Uhud. Jabang. Tell mommy, buy us some ice cream. Okay, come. Daddy, can we just take a shortcut? We don't have to go over there. Let's go take a shortcut. Go. I'm all the way. It's getting really steep. Are you okay? Wait. Adik! I didn't know he was struggling. I'm going up first. Can you imagine that Rasulullah asked you to come here and become the archers? You're the archery team. You're going to climb up here because Rasulullah asked us to defend the hill, right? We're gonna win the war. Shoot the archers. Adik, shoot them. They're coming from that side. I did it! Yeah. A lot of them. You kill. Finish! Yeah. Whoa! Get Whoa. them! They're like the army of Allah. Okay, shoot again. Kill as many as